guys, nama saya Nurul Ashikin. Hari ini saya nak tunjukkan pemandu lalu lintas dan saya memiliki lesen auto DA, lesen L. Baik, kita mula dengan ujian tanjakan. Okay, dia bermula dari sini Mula untuk ujian tanjakan, bila terima arahan, perlahan-lahan membelok ke kiri, sama ada nak berhenti-berhenti pun boleh ataupun berterusan macam ni pun boleh, tak ada masalah. Dan pastikan badan kereta berada lurus di dalam lorong tanjakan. Okay, dekat sini sama ada nak end gear boleh, nak P-kan gear pun boleh, dan pastikan handbrake ditarik. Kemudian calon kena turun. Alihkan tiang tu dari tapak garisan merah ke kuning. Alih Masuk kereta semula. Kemudian jangan lupa pakai tali pinggang keledar tu. Sebab tali pinggang keledar tu mandatory. Okey. Kemudian letak gear D untuk gerak ke depan. Handbrake dilepaskan. Perlahan-lahan, sentuhan. Jangan terus naik, dia tak boleh terus naik. Dia kena buat sentuhan dulu. Kemudian tekan minyak. Remkan minyak dia. Dengan satu pergerakan naik. Yes, macam ni. Puas hati horn dan kena angkat tangan tanda setuju. Jangan pula kamu naik langgar tiang tu, tak boleh. Turun lagi sekali. Turun. Pintu tu ditutup semula. Jangan biarkan dia terbuka. Angkat tiang tu dan alih ke tepi. Masuk dalam kereta. Semua benda yang sama juga Masuk pakai tali pinggang. Jangan lupa pakai tali pinggang. Kemudian gerak. Dapatkan siap lambai lagi. Dapatkan sentuhan roda belakang dia dekat bucu tanjakan. Dia tak boleh terus naik. Sama juga dia tak boleh terus naik tau. Perlahan sentuh. Kemudian tekan minyak. Naik. Untuk keempat-empat roda berada di atas tanjakan. Horn dan angkat tangan jangan lupa. Horn dan angkat tangan tu tanda setuju. Kemudian turun. Keempat-empat roda turun. Berhenti. Letakkan gear P ataupun N. Tarik handbrake jangan lupa Turun dan alihkan tiang tu semula. Dari tepi tu kita letak tepi tadi kan. Letak alihkan ke garisan merah. Okay. Masuk semula kereta. Pakai tali pinggang keledar. Kemudian letak gear reverse. Sentuhankan tayar belakang tu sentuh perlahan, undur, sentuh dan tekan minyak, naik. Okey, bila kedua-dua roda belakang dah berada di atas, puas hati horn dan angkat tangan tanda setuju. Kemudian gerak ke depan dan pastikan depan tu ada garisan berhenti, nampak tu Kena berhenti, jangan tak berhenti. Mana-mana ada garisan berhenti depan, garisan lurus ataupun garisan berhenti tu kita kena berhenti. Bagi signal kiri, waktu belok tu jaga. Jangan langgar pucu. Okey, untuk tanjakan, ada kalanya hari test ada petugas yang alih tiang tu. Ada kala calon kena alih tiang tu Okey, kita ke ujian seterusnya adalah ujian selekoh S. Dekat depan tu pun kena berhenti juga ni. Kena berhenti sekejap. Nak belok masuk lorong S tu kena bagi signal Bagi signal kiri masuk. Okey, perlahan-lahan kontrol steering dengan baik. Syarat dia tak boleh langgar tebing. Jangan lebih masa 3 minit. Tidak terlibat kemalangan. Kontrol steering tu. Jangan sampai langgar tebing. Berhenti tak mengapa. Tak ada salah pun berhenti. Cuma tolak satu markah aja kalau berhenti.
Kemudian dekat penghujung S tu kena berhenti sebelum melepasi garisan macam ni. Berhenti sekejap. Berhenti sebelum melepasi garisan, bagi signal, tengok kiri kanan, kosong. Okey, bergerak keluar. Untuk menuju ke halangan seterusnya adalah halangan bukit. Halangan bukit. Tengok mana lorong yang kosong, boleh ikutlah. Kalau belah kanan, kita ambil sebelah kanan. Lorong mendaki bukit. Baik, kita tengok dia ambil lorong belah kanan. Dekat kun tu ada garisan lurus tu kan. Jadi kena berhenti sebelum garisan tu. Berhenti sekejap. Pastikan hala tuju kereta tu, badan motorkar tu berada lurus ikut laluan dia. Dengan satu olah gerak naik, mana melilau ni kamera ni. Dengan satu olah gerak naik berterusan dan berhenti, pastikan kedua-dua roda depan dalam garisan kuning. Sama je. Manual pun sama, lori pun sama, kereta auto pun sama. Berhenti kat situ, atas tu, puas hati horn dan angkat tangan. Kemudian turun je bukit tu, ada garisan berhenti lagi. So kita kena berhenti juga. Berhenti sebelum garisan. Tengok kiri kanan, bagi signal kanan, agak clear, boleh keluar. Baik, kemudian kita nak ke halangan parkir sisi ataupun side parking. Boleh pilihlah side parking yang mana, petak 1 ke, nak petak 2 ke, nak petak 4 ke, nak petak 5 ke, nak petak ketiga pun ada. Sama ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Tengok mana yang kosong. Jadi kalau ada kosong ataupun dapat mana-mana arahan daripada petugas, ikut arahan dia. Masuk lorong, ikut lorong ada signboard laluan motor tu. Ataupun ada anak panah tu. Petak 4, 5. Masuk simpang tu. Kemudian kat depan ni berhenti. Berhenti, ada traffic light. Ada kalanya hari test dia hidupkan. Kamu ikut lampu. Kalau ikut lampu lah, warna lampu. Kalau tak ada, kamu kena berhenti sekejap. Tengok kiri dan kanan, bagi signal. Jalan sekiranya clear. Kemudian kita nak pergi ke side parking. Side parking, tadi hujan lebat dah mula turun. Ni selepas hujan pula. Okay, side parking side parking nombor petak 4. Pastikan badan kereta lurus dan rapat kiri, macam ni. Lurus dan rapat kiri. Kemudian reverse. Reverse, pastikan bahu selari dengan bucu divider. Kemudian pusing kiri habis. Tahan steering. Berundur, dapatkan badan kereta selari dengan garisan putus keempat. Garisan putus keempat tu nampaknya sikit je melalui cermin sisi. Pusing kanan 2 pusingan. Kemudian bergerak lurus. Letakkan tayar belakang di atas garisan 4. Ni tadi kan dia ada gerak sikit kan. Jadi kedudukan dia tak berapa tepat. Pusing kanan habis. Masuk gear reverse lagi. Masih lagi gear reverse. Kemudian tengok ataupun letakkan tayar belakang selari dengan garisan putus kedua. Ni pun kurang. Tanda dia dah lari sikit dah. Tapi okey lah, asalkan dia masuk sudah. Tengok okay, keseluruhan badan motorkar berada dalam petak parking. Sekiranya puas hati, calon kena horn dan angkat tangan tanda setuju pada pegawai petugas. Kemudian tahan steering ke kiri tu. So gear reverse, dapatkan tayar belakang sebaris ataupun selari dengan garisan putus kedua. Pusing ke kanan. Letak gear D dan buat pergerakan. Sama ada nak berhenti letakkan tayar belakang atas garisan ataupun berterusan macam ni pun boleh, tak ada masalah.
asalkan tidak melanggar kesalahan mandatory seperti langgar divider ataupun garisan lurus sebelah kanan kamu tu Berhenti kat simpang, bagi isyarat kanan. Kemudian untuk ujian seterusnya adalah ujian selekoh Z. Kita masuk lorong tu, jangan langgar garisan lurus. Ambil kanan sikit. Kalau kita daripada arah ni, untuk masuk selekoh Z, kena ambil kanan sikit kedudukan kereta tu Berhenti, sama juga kita kena berhenti. Bagi signal. Buat pusingan. Sama ada nak berhenti dekat depan ni pun boleh, ataupun nak masuk terus pun boleh, tak ada masalah. Masuk. Dan pastikan kesalahan tidak berlaku seperti langgar tebing, lebih masa 3 minit, terlibat kemalangan dan juga berhenti dekat penghujung tu. Okay, dekat sini pun sama juga, tak boleh berundur. Berhenti, tolak 1 markah. Mati enjin pun tolak 1 markah. Tapi kalau dia berundur ataupun melanggar kesalahan yang saya sebut tadi, tu gagal ujian. Berhenti, bagi signal kiri, clear, bergerak keluar ke kiri untuk hala ke ujian. Seterusnya adalah ujian yang terakhir ataupun elemen yang ke-6. Untuk elemen ke-6 tu adalah ujian 3 penjuru. Untuk ujian 3 penjuru, tengok signboard nombor 6 tu masuk. Untuk signboard yang ke-6 tu masuk ke laluan hala ke 3 penjuru. Sini. Bagi signal kiri masuk. Jangan pula langgar divider tu. Banyak calon langgar divider ni. Dah gagal ujian. Belum sempat masuk 3 penjuru dah langgar tebing. Kemudian dekat sini berhenti. Jangan cuai berhenti kat sini. Sebab tester ada kat tu, pondok tu. Kalau berhenti melepasi garisan, kemudian tester nampak kereta kamu berhenti melepasi garisan, kat situ pun tak boleh, gagal ujian. Ini 3 penjuru. Ujian yang paling ramai calon gagal. Sebab melakukan banyak kesalahan. Seperti pergerakan kat sini. Ini contoh. Ini penjuru yang pertama. Dan berhenti hanya sekali dekat penjuru pertama tu. Kemudian pusing kanan habis, reverse, tahan steering menuju ke penjuru yang kedua. Ni penjuru kedua. Sama ada nak masuk dalam pun boleh, cukup setakat ni pun tak ada masalah. Berhenti. Bila dah berhenti hanya sekali je, setiap satu penjuru tu kena berhenti sekali je. Pusing ke kiri dan bergerak ke depan. Ni penjuru yang ketiga. Berhenti sekali je. Jangan bila dah berhenti tergerak lagi sikit ke depan, itu pun dikira gagal ujian. Selain pada itu, kesalahan langgar garisan, langgar divider, itu tak boleh. Kemudian ni masih walaupun 6 elemen dah selamat, tapi dekat penghujung tu, simpang tu, calon kena berhenti. Tengok signboard punya besar kat situ. Berhenti sebelum lepas garisan, bagi signal dan menuju ke penamat depan pondok dekat lori tu sana tu. Itulah tempat penamat ujian. Ada kalanya penamatnya dekat sini. Jadi calon kena turun kat sini. Tengok tak tentulah ikut pada ujian pada hari tu. Okey, itu saja, sekian, terima kasih.